Connection established. Undi 18 ialah gerakan belia Malaysia yang berjaya memperjuangkan pindaan perkara 1191 Perlembagaan Persekutuan yang meminimumkan umur mengundi di Malaysia daripada 21 kepada 18 tahun. Pada Julai 2019 dengan sokongan YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, bekas Menteri Belia dan Sukan, gerakan ini berjaya menganjurkan pindaan perlembagaan yang bersejarah untuk menurunkan umur mengundi di Malaysia. Ia adalah kali pertama dalam sejarah di mana pindaan perlembagaan menerima 100% undi di Dewan Tertinggi dan Rendah Parlimen. Persatuan ini adalah perusahaan sosial yang memberi tumpuan kepada pendidikan pengundi dan pelibatan dasar awam belia. Isu generasi muda yang tidak cakna dan juga tidak berminat dengan politik menjadi pertikaian orang ramai dalam keputusan Dewan Rakyat yang meluluskan pengundi muda berusia seawal 18 tahun. Keputusan yang dibuat ini dibandingkan oleh sesetengah individu dengan hak umur generasi muda yang boleh mengundi sebelum ini, iaitu 21 tahun ke atas. Selain itu, menurut statistik kajian yang diambil daripada artikel Astro Awani, 3% golongan muda dalam lingkungan 18 hingga 20 tahun membuat keputusan untuk tidak akan turun mengundi. Manakala, sebanyak 31% yang masih belum membuat keputusan sama ada akan turun mengundi ataupun tidak. Kajian tentang kefahaman politik bukanlah satu topik yang baharu kerana ianya tidak dapat dipisahkan daripada rakyat kerana rakyat adalah subjek utama dalam mencapai objektif ini. Dalam hal ini, jika rakyat lebih celik politik, mereka akan lebih memahami perbezaan parti-parti yang bertanding sekaligus memberi impak yang bagus terhadap keharmonian dan kebersamaan dalam negara ini. Antara objektif kajian ini antaranya ialah untuk mengetahui kewajaran mengundi 18 tahun dan juga mengetahui semangat anak muda terhadap politik Malaysia. Selain itu, komuniti dan relevansi terhadap tajuk yang dipilih adalah seperti berikut. Komuniti yang kami pilih adalah komuniti kawasan kejiranan kerana tajuk ini melibatkan semua lapisan masyarakat di Malaysia. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan orang awam terhadap pelaksanaan undi 18. Metodologi untuk tugasan ini, kami memilih kaedah secara temuduga untuk mendapatkan data dan maklumat. Kaedah temuduga ini dipilih kerana kami dapat lebih memahami pandangan dan pendapat orang awam terhadap pelaksanaan undi 18. Raja di atas menunjukkan hasil dari tinjauan untuk mengetahui kewajaran pelaksanaan undi 18. Melalui tinjauan dan pemerhatian, didapati rata-rata individu yang ditemu bual bersetuju menyokong tindakan kerajaan melaksanakan undi 18 dan menyatakan tindakan itu adalah tindakan yang wajar. Soalan pertama yang ditanya adalah pendapat mereka tentang undi 18 yang wajar dilaksanakan ataupun tidak dan nyatakan alasan mereka. Responden pertama menjawab, wajar kerana mereka sudah boleh berfikir secara terbuka, dan responden kedua juga menjawab wajar kerana pemuda 18 tahun sudah pematang untuk memilih calon yang sesuai untuk memimpin negara. Responden ketiga juga berkata ya, seharusnya dilakukan untuk menunjukkan Malaysia telah bersedia untuk mencontohi demokrasi negara maju dan negara membangun yang lain seperti Jepun. Hal ini kerana kelayakan pengundi 18 tahun adalah kerana kematangan dan kebolehan pengundi 18 tahun tersebut untuk berfikir secara terbuka. Perkara ini disokong dengan keputusan ini dibuat berikutan Mahkamah Tinggi Kuching memutuskan bahawa undi 18 dan pendaftaran pemilih secara automatik perlu dilaksanakan menjelang 31 Disember tahun ini. Putrajaya akur dengan keputusan tersebut. Perubahan ini menunjukkan Malaysia telah bersedia untuk mencontohi demokrasi negara maju dan negara membangun yang lain. Selain itu,
Ia merupakan satu langkah ke hadapan untuk memastikan jumlah yang menentukan pemimpin negara betul-betul diwakili oleh semua peringkat umur. Dipetik daripada Malaysia Kini. Rajah kedua pula menunjukkan hasil dari tinjauan untuk mengetahui semangat anak muda terhadap politik Malaysia. Didapati rata-rata individu yang ditemu bual berpendapat bahawa anak muda masih bersemangat untuk turun mengundi walaupun setelah menyaksikan pertukaran kerajaan beberapa kali dalam tempoh terdekat. Soalan kedua yang ditanya adalah soalan tentang pendapat mereka bahawa adakah anak muda bakal turun mengundi ataupun tidak walaupun beberapa kali menyaksikan pertukaran kerajaan dalam tempoh terdekat. Responden pertama mengatakan ya, manakala respon kedua menyatakan pendapat beliau dengan menyatakan yang dia yakin bahawa ramai pemuda yang makin bersemangat untuk keluar mengundi kerana platform media sosial yang digunakan oleh parti-parti politik. Responden ketiga menyatakan pendapat beliau dengan mengatakan ya, kerana mengundi salah satu tanggungjawab yang harus dilakukan untuk memilih calon yang tepat untuk mentadbir negara. Anak muda akan tetap semangat untuk turun mengundi untuk menentukan parti yang akan mentadbir negara pada pilihan raya akan datang. Hal ini dapat disokong dengan kenyataan seorang kawan saya yang selama ini mengundi PAS terkejut apabila mendapati anak-anaknya yang baru pertama kali mengundi sudah membuat keputusan akan mengundi Pakatan Harapan, PH. Macam mana anak-anak aku ni boleh faham situasi politik semasa? Soalnya. Saya jawab melalui media sosial, maklumat semuanya di hujung jari. Keterujaan mengundi kali pertama dalam kalangan anak muda berumur 18 hingga 23 atau 24 tahun nampaknya begitu menyelah kali ini. Ini petanda baik tentang berlakunya perubahan politik di negara ini. Kesedaran begini sangat baik untuk masa depan Malaysia. Dipetik oleh Malaysia Kini. Merungkai permasalahan dalam pertikaian orang ramai terhadap anak muda tentang minat mereka terhadap politik. Pada hari ini, ramai anak muda yang menggunakan platform sosial media untuk menunjukkan keprihatinan mereka terhadap politik Malaysia. Selain itu, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi berkata, sejajar dengan perkembangan masa, pelbagai kaedah dapat digunakan untuk menunjukkan rasa cinta akan negara. Selaras dengan apa yang diperkatakan oleh beliau, situasi anak muda tidak turun mengundi tidak patut menjadi isu kerana ianya bukan bermaksud mereka tiada nilai patriotisme dalam diri. Tetapi, terdapat kekangan untuk mereka dari berbuat demikian. Terutama anak muda yang bergelar pelajar di perantauan dan mempunyai masalah kewangan untuk pulang ke negeri masing-masing. Contohnya melibatkan harga tiket penerbangan yang mencanak naik. Namun, jauh di sudut hati, mereka juga ingin turut serta menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia yang mengambil berat tentang pentadbiran Malaysia pada pilihan raya akan datang. Antara peranan penting yang boleh dilakukan oleh pelajar adalah dengan menjadi wakil suara generasi muda kerana mereka mampu mengubah gaya politik lama. Tindakan ini dapat membawa kepada perubahan sosial dalam masyarakat kerana dapat membuktikan kesedaran dalam diri dan tidak taksub dengan ideologi kepartian yang menidakkan kebenaran kerana mereka cenderung kepada mahukan keadilan. Generasi baharu boleh berkongsi idea-idea dengan kepimpinan negara dalam mencorakkan dasar-dasar negara yang lebih berkesan. Gabungan intelek muda dengan pengalaman golongan tua mampu membawa Malaysia ke arah lebih baik. Pelajar-pelajar juga boleh melibatkan diri dengan turun mengundi, yakni tanggungjawab yang patut dijadikan keutamaan dalam menentukan pentadbir negara ataupun bertanding sebagai ahli Dewan Rakyat kerana hal ini dilihat mampu membantu golongan muda memahami dan mendalami politik negara. Apabila terdapat ramai wakil golongan muda dalam arena politik, sudah tentulah suara generasi muda ini akan lebih didengari.